Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan bincangkan analisis kualitatif garam. Ini merupakan sebahagian kandungan dalam sains tambahan KSSM untuk tingkatan 5. Video ini merupakan bahagian 1, bahagian kedua akan menyusul kemudian. Standard pembelajaran yang perlu dicapai pada pelajar pada hari ini ialah di akhir video ini, pelajar boleh memerihalkan maksud analisis kualitatif. Dan yang kedua, pelajar boleh membuat inference tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. Yang ketiga, pelajar boleh menentukan ujian untuk mengenal pasti gas. Dan akhir sekali, pelajar boleh memerihalkan tindakan haba ke atas garam. Mula-mula sekali kita tengok apakah maksud analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah teknik untuk mengenal pasti kation dan anion yang hadir di dalam suatu garam dengan menganalisis sifat fizik dan sifat kimia garam tersebut. Langkah-langkah dalam analisis kualitatif ada 6 semua sekali, tapi pada hari ini kita akan bincangkan 3 sahaja langkah. 4 langkah. Langkah pertama adalah pemerhatian terhadap warna garam ataupun warna larutan terlarut garam. Ini merupakan sifat fizik bagi garam tersebut. Seterusnya adalah pemerhatian terhadap keterlarutan garam di dalam air, sama ada garam itu larut ataupun tidak larut di dalam air. Ini juga merupakan sifat fizik garam. Seterusnya, pemerhatian terhadap kesan haba ke atas suatu garam. Maksudnya kita perhatikan apa yang berlaku apabila garam dipanaskan. Sama ada terdapat perubahan warna ataupun gas yang terbebas. Yang keempat, mengenal pasti gas yang terbebas apabila tindakan haba dan ujian gas dijalankan terhadap garam. Sebab selalunya gas ni tanpa warna dan tak ada bau. Jadi kita perlu ujian spesifik untuk mengenal pasti gas tersebut. Yang kelima adalah mengenal pasti mendakan yang terbentuk dalam suatu reagen spesifik diuji ke atas larutan garam. Untuk kita kenal pastikan kalau mendakan putih tu mendakan apa. Kalau mendakan kuning tu mendakan apa. Dan akhir sekali adalah menjalankan ujian pengesahan kehadiran cation dan anion. Contohnya kita ada satu larutan yang jernih, tanpa warna. Jadi kita perlu lakukan ujian-ujian tertentu untuk mengenal pasti apakah kandungan cation dan anion di dalam larutan tersebut. Mula-mula sekali kita lakukan pemerhatian terhadap sifat fizik garam. Okey, so ujian garam ni contohnya macam kita dapat satu garam. Kita tengok, dia merupakan serbuk. Jadi mula-mula sekali yang kita perlu buat adalah kita tengok dulu daripada segi sifat fizik dia. So sifat fizik yang kita nak perhatikan satu adalah dia punya warna. Yang kedua adalah dia punya keterlarutan dan juga warna larutan yang terbentuk. So mula-mula sekali kalau garam tersebut merupakan garam kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, plumbum dan juga amonium. Tak kisahlah belakang dia tu nama apa. Klorida ke, sulfat ke, karbonat ke, nitrat ke. So, dia merupakan pepejal berwarna putih. Okay. So, apabila pepejal ini kita larutkan di dalam air, kalau dia boleh larut, terutamanya garam nitrat. Sebab garam nitrat semua larut kan. So, dia memastikan larutan tanpa warna. So, hari tu kita dah buat aktiviti ni kan. Cikgu dapati ada beberapa orang pelajar menulis pemerhatian yang salah. Dia tulis jawapan dia, warna larutan adalah putih. Tak boleh sebab kalau putih tu macam susu. Sedangkan kamu bukan dapat warna susu kan. Kamu dapat warna yang jernih. So, kita tak panggil jernih. Kita panggil dia larutan tanpa warna. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil colourless. Okay? Kalau jernih, bahasa Inggeris kita panggil crystal clear. Okay. So, seterusnya untuk garam kuprum karbonat. So, garam kuprum karbonat adalah merupakan garam yang berwarna hijau. So, apabila kita larutkan di dalam air, dia tidak larut. Okey, dia tak larut. Semua garam karbonat tak larut kecuali garam kan. Iaitu kalium, amonium dan juga natrium. Okey, seterusnya adalah ferrum 2 positif. Warna ferrum 2 positif adalah hijau muda. Okey, so apabila kita larutkan di dalam air suling, dia akan menghasilkan larutan aqueous berwarna hijau muda juga. Seterusnya adalah kuprum sulfat, kuprum klorida dan juga kuprum nitrat.
So ketiga-tiga ini mempunyai warna pepejal berwarna biru. Tapi kupronitrat dia beza sikit Dia macam biru ke hijau-hijauan. Hijau ke biru-biruan macam tu. Kalau orang cek baju raya kita kata warna turquoise lah kupronitrat ni. Okay, so larutan aqueous dia adalah warna biru. Seterusnya adalah ferrum 3 positif. So kalau ferrum 3 positif dia warna perang. Ingat ferrum 3 positif ni selalunya adalah karat. So karat warnanya perang. Okay, so kalau dia dilarutkan di dalam air suling, dia akan menghasilkan larutan aqueous berwarna perang. Seterusnya yang tiga ni adalah oksida logam, tapi walaupun dia bukan garam, tapi kita ambil je lah sebagai pengetahuan. So kuprum oksida, dia berwarna hitam dan dia tidak larut dalam air. Oksida logam memang tak larut dalam air. So seterusnya adalah zinc oksida. Zinc oksida dia adalah kuning apabila kita panas, apabila dia sedang panas, dan dia menjadi putih bila dia menjadi sejuk. So dia pun tak larut dalam larutan aqueous. Dan akhir sekali adalah plumbum oksida. Plumbum oksida merupakan pepejal yang berwarna perang apabila dia sedang panas, dan dia akan menjadi kuning apabila dia sejuk. Okay, so sebenarnya kalau nak tengok keadaan biasa adalah waktu sejuk lah. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok ujian-ujian gas. So, pertama sekali kita akan tengok ujian untuk mengenal pasti kehadiran gas oksigen. So, gas oksigen ni sifat fizikal dia adalah gas tanpa warna dan tanpa bau. Jadi, selain daripada gas oksigen, gas hidrogen dan juga gas karbon dioksida juga merupakan gas yang yang tidak mempunyai warna dan tidak mempunyai bau. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita bezakan ketiga-tiga gas tu? Yang itulah kita akan buat ujian pengesahan gas. So, untuk gas oksigen, set eksperimen ni dia tunjukkan kita panaskan kalium klorat. So, kalium klorat ni kalau kita panaskan, dia akan hasilkan gas oksigen lah. Okay, gas tanpa warna dan tanpa bau ni kan. So, untuk gas oksigen, ujian paling mudah adalah menggunakan kayu uji berbara. Sebab kita tahu bahawa oksigen diperlukan dalam proses pembakaran. So, bila oksigen hadir, maka pembakaran akan berlaku. So, pemerhatian yang kita akan dapat dalam eksperimen ini adalah kayu uji berbara akan menyala. Ini membuktikan bahawa gas tersebut merupakan gas oksigen. Seterusnya kita tengok ujian gas untuk gas hidrogen. Sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, gas hidrogen merupakan gas yang tidak mempunyai bau dan tidak mempunyai warna. So, untuk gas hidrogen kita akan guna kayu uji bernyala. Beza tadi, oksigen kayu uji berbara. Berbara tu maksudnya ada bara je, api tak ada. Okay, kalau kayu uji bernyala, dia ada api. So, untuk pemerhatian kalau gas hidrogen, cikgu lupa pula. So, ini tindak balasnya adalah kita tindak balaskan asid sulfuric dengan zinc. So, ini merupakan tindak balas penyesaran logam. So, tindak balas ini akan menghasilkan zinc sulfat dan juga hidrogen, gas hidrogen. So, pemerhatian yang kita dapat lakukan adalah kayu uji bernyala akan padam beserta dengan bunyi pop. Okay, dia meletup, pop. Sebab gas hidrogen ni gas yang reaktif. Dia memang mudah meletup, mudah terbakar. Jadi kalau dah memang terbakar, dia akan meletup lah. Okay. So, itu adalah ujian pengesahan untuk gas hidrogen. Seterusnya adalah ujian pengesahan untuk gas karbon dioksida yang mempunyai sifat yang sama seperti gas hidrogen dan oksigen, iaitu tanpa bau dan tanpa rasa. So, untuk ujian ni kita gunakan zinc karbonat. So, bila zinc karbonat kita panaskan, dia akan menghasilkan zinc oksida dan juga gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida tu tak ada bau, tak ada warna. So, kita lalukan gas yang terhasil tersebut ke dalam air kapur. So, air kapur ni warna asal dia adalah jernih. So, apabila terdapat karbon dioksida di dalam air kapur akan berubah menjadi keruh. Okey. Seterusnya adalah ujian untuk gas amonia. Gas amonia ni dia tiada warna tapi dia mempunyai bau yang orang panggil bau yang sengit. So orang putih panggil pungent. Pungent ni sebenarnya busuk, tapi dia busuk yang dia macam bau kentut. Senang cakap, lebih kurang lah macam bau kentut. Okay.
Kalau bau kentut betul tu sulfur dioxide tu memang kentut sesungguhnya. Tapi amonia ni pun boleh tahan juga bau kentut. Sebab kentut kamu pun memang mengandungi sedikit gas amonia. Okey, so untuk ujian ni dia pakai, dia akan panaskan amonium klorida yang dicampurkan dengan natrium hidroksida. Okey, so bila kita panaskan ni dia akan bebaskan gas amonia. So gas amonia ni gas yang berbau sengit. Tapi selain daripada amonia, sulfur dioxide pun merupakan gas yang berbau sengit juga. Jadi kita uji dengan menggunakan kertas litmus merah lembap. Kenapa kena lembap? Sebab kalau kering, gas tidak boleh bertindak balas dengan kertas litmus. So kertas litmus tu mesti lembap supaya gas tersebut dilarutkan terlebih dahulu, barulah boleh buat pengesahan dia. So apa yang berlaku adalah kertas litmus merah lembap akan berubah menjadi biru. So ini menunjukkan bahawa gas amonia ni sebenarnya gas yang bersifat alkali. Amonia ni sifat dia base, tapi bila dia larut dalam air, dia bersifat alkali. Okay? So dia menukarkan kertas litmus merah lembap kepada biru. Seterusnya adalah ujian gas untuk klorin. So gas klorin ni pun dia ada bau, tapi dia tak bau macam kentut lah. Dia ada bau tapi bukan bau kentut . So untuk gas klorin kita uji dengan caranya kita tindak balaskan mangan oksida dengan asid hidroklorik. So bila mangan oksida kita tidak balaskan dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan gas klorin. Okey. So gas klorin ini kita uji kehadirannya dengan menggunakan kertas litmus biru lembap. So apa yang berlaku adalah kertas litmus biru lembap akan bertukar menjadi merah. Sebab klorin ni sifat dia kalau kita larutkan dalam air, dia akan bersifat asid. Seterusnya adalah ujian untuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ni pun sama dia berbau sengit, bau macam telur busuk. Bau macam kentut, telur busuk. Lebih kurang sebab semua tu memang mengandungi sulfur pun. That's why kalau kamu makan telur kan, dia memang kentut kamu memang bau macam sulfur dioksida lah. Okay, so kalau sulfur dioksida ni, cara kita buat ujian adalah kita panaskan natrium sulfit dengan asid hidroklorik. So tindak balas ini akan menghasilkan gas yang berbau sengit. Tak ada warna juga, berbau sengit. So untuk gas ni kita uji dengan menggunakan larutan kalium manganat berasid, KMnO4. So KMnO4 ni warna dia adalah ungu. So apabila dia bertindak balas dengan sulfur dioksida, so dia akan bertukar menjadi colourless. So pemerhatian dia adalah warna ungu larutan KMnO4 menjadi luntur. Dia jadi semakin tidak berwarna. Ataupun jadi semakin orang kata cair sikit. Warna dia makin pudar. Okay. Dan akhir sekali adalah ujian gas nitrogen dioksida. So gas nitrogen dioksida ni pun dia ada bau sikit. Dia ada bau sikit tapi dia tak ada apa tu. Tak ada warna juga, sama colourless. Kalau klorin tu dia ada warna tau. Gas klorin tu macam ada warna jingga-jingga sikit. Warna kekuningan. Dia ada kekuningan. Tapi kalau gas nitrogen dioksida dia tak ada warna. Okay, so gas nitrogen dioksida, gas tanpa warna. So kita tidak balaskan. Uji dia dengan menggunakan kertas litmus biru lembap. So kertas litmus biru lembap akan bertukar menjadi warna merah. Disebabkan gas nitrogen dioksida ni kalau dia larut dalam air, dia menjadi berasid lah. Dia menghasilkan asid nitrik yang lemah lah, yang cair. Okey, so sebab itu dia akan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Seterusnya kita akan tengok ujian analisis garam yang seterusnya, iaitu tindakan haba terhadap garam. So kita boleh perhatikan sifat garam tu apabila kita panaskan dia. So, semua garam amonium mengalami penguraian apabila dipanaskan menghasilkan gas amonia. Okey, semua garam amonium. So, gas amonia ni senang kan, dia bau sengit kan. Okey, seterusnya adalah garam karbonat. Semua garam karbonat mengalami penguraian apabila dipanaskan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga oksida logam. Sebagai contohnya, kalau kita panaskan plumbum karbonat, so dia akan menghasilkan plumbum oksida dan juga gas karbon dioksida.
Okey, seterusnya garam sulfat. Kalau garam sulfat, dia akan mengalami penguraian apabila dipanaskan dan dia akan menghasilkan gas sulfur dioksida dan juga oksida logam. Contohnya macam kita panaskan magnesium sulfat. So, apabila kita panaskan magnesium sulfat, dia akan menghasilkan magnesium oksida dan juga sulfur dioksida. Seterusnya adalah garam nitrat. So, garam nitrat akan mengalami penguraian apabila dipanaskan, menghasilkan gas nitrogen dioksida dan juga oksida logam. Contohnya kalau kita panaskan aluminium nitrat. So, bila aluminium nitrat kita panaskan, dia akan menghasilkan aluminium oksida dan juga nitrogen dioksida. Tapi ada setengah garam nitrat apabila dia panaskan, dia menghasilkan satu lagi gas, iaitu gas oksigen lah. Tapi tak semua, ada beberapa sahaja. Okey. So, berakhirlah sudah video ini. Cikgu harapkan video ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.